Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Yang dikasihi Fadil Ustaz Musi, Fadil Ustaz Abdullah Husain selaku pimpinan cawangan dan seluruh ahli jawatan kuasa markas bersama Kan Kigandang, tuan-tuan, ibu, bapa-bapa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertamanya marilah sama-sama kita merapatkan syukur pada Allah kerana dengan limpah kurnia kita dapat sama-sama pada pagi yang berbahagia ini. Kita dapat berada di dalam satu majlis zikrullah, majlis untuk kita mengingatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sempena kita berada pada 27 Ramadan pagi ini, dan kita berada di 10 terakhir daripada Ramadan. Kerana 10 terakhir ini ia merupakan jis ataupun arti daripada Ramadan. Bukan berarti awal-awal Ramadan itu tidak ada nilai. Semua Ramadan ini di dalamnya ada keberkatan daripada awal hari sampai akhir Ramadan. Cuma 10 terakhir itu merupakan sunnah yang dilakukan oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana baginda yajtahidu fi awakhir 10 Ramadan ma la yajtahidu ghairuh. Baginda ini bersungguh-sungguh pada 10 terakhir Ramadan berbanding dengan Ramadan yang lain. Maka alhamdulillah kita masih lagi tergolong dari kalangan orang-orang yang masih mendapat memburu, dan kita terus istiqamah di dalam melaksanakan amal 10 terakhir ini. Termasuklah pada pagi ini sedikit pengisian kepada kita semua sempena dengan kita berada di 10 terakhir ini. Di kesempatan ini saya nak memberikan sedikit berkenaan dengan apa yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang dimaksudkan dengan istiqamah. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala menyebut fastaqim kama umirta. Surah Hud ayat 121. Naklah kamu istiqamah sebagaimana apa yang diperintahkan kepada kamu. Perkataan istiqamah ini sering kita dengar, dan sebenarnya saya pun takut juga bila nak cakap bab istiqamah.
Kerana belum tentu kita ni mengakhiri hayat kita itu dengan istiqamah di atas jalan Allah. Kita istiqamah dengan amal-amal kebaikan kita hingga akhir hayat. Kita istiqamah di dalam perjuangan menegakkan Islam. Belum tentu. Apabila kita berziarah sahabat-sahabat kita yang meninggal dunia, maka kita seronok apabila kita tengok jenazah sahabat kita mengakhiri hayat dia sebagai orang yang soleh dalam amal dia. Kita seronok gembira kerana dia istiqamah sampai akhir hayat dia. Sedangkan kita ini belum tentu. Kerana ada orang yang bagaimana dikelompokkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia ni ada 3 jenis. Ada yang orangnya baik daripada mudanya, tetapi akhirnya jahat. Dia sudahi dengan su'ul khatimah. Na'udzubillah. Ada orang yang mudanya jahat. Jahat lah. Ini kata kalau duduk waktu kilat tu, dia duduk di bawah tempat tumbuhan tu, iblis pun cabut lagi. Iblis kata kalau panah nanti bukan kerana aku, kerana dia. Mana jahat dia ke iblis. Tapi dia, akhir dia mati dalam husnul khatimah, baik. Mati dalam keadaan yang baik. Maksud dia, mari waktu tua tu dia berubah jadi baik banyak. Ada kita jumpa manusia macam tu kelompok. Orang yang pada mulanya memang jahat, tetapi akhirnya baik. Kerana penilaian amal kita ni tuan-tuan, dia nilai ujung. Innamal a'malu bil khawatim, kata Nabi. Sungguhnya setiap amalan itu dinilainya ialah di hujungnya. Jangan pula kita kata kalau kita ustaz, tak apalah saya muda-muda ni saya enjoy dulu. Happy go lucky dulu. Nak mati besok saya taubat. Kalau hang tahu hang bila nak mati. Kita ni bukan tahu nak mati bila. Kalau kita tahu senang nak mati, senang kan? Kita tak tahu. Sebab tu persiapan mati kita ni berterusan. Kita tak tahu bila kita nak mati. Tah sat lagi ke? Tah besok ke? Jadi sebab itu, tak boleh kita kata nak tunggu kita tua baru kita nak taubat. Tapi nak sebutnya, ada manusia yang Allah Ta'ala beri kat dia. Anugerah dekat dia. Mulanya jahat. Tetapi akhir hayatnya baik. Alhamdulillah. Ada orang yang pula awalnya baik. Itu kita nak. Dan akhirnya juga baik. Daripada budak-budak lagi sampai tua. Mati. Baik. Dan yang keempatnya ialah orang yang daripada kecil lagi, daripada budak lagi jahat sampai ke tua jahat. Mati pun jahat juga. Na'udzubillah min zalik. Ini kita kehidupan manusia, kita minta doa. Kita pun tak tahu. Sebab tu kita minta doa kat Tuhan je lah. Itu Tuhan punya kerja. Tuhan punya kerja, kita minta berdoa supaya kita ini, istiqamah kita ni meninggal sampai dalam keadaan kita itu
beramal dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Kita tak nak ada orang yang mula baik. Mula-mula baiknya, bagusnya kan. Kita tengok dia mari surau muda-muda. Waktu berniaga dapat untung RM10, RM100. Nampak bagus lagi. Bila untung dah banyak sejuta tu, dah mula dah. Tak pandai main betina, dah main betina. Kan? Dulu orang kata pakaian dia bagus pula. Bini pula dulu pakaian bagus, sekarang dah tak bagus. Tu semua pasal kita nak gitu. Kita nak orang yang akhirnya penting kali, akhir. Apa dia akhir? Maka sebab itu tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di sana hukama dia mengibaratkan istiqamah ni seperti mana bukit. Bukit, tengok bukit. Belakang masjid, bukit. Dia buat ibarat istiqamah ni macam bukit. Kerana ada 4 tanda bukit ni kata. Yang pertama, tidak cair kerana panas. Kita tak nak dengar cerita dalam TV ke, luar negara ke, tempat gurun Sahara ke. Bukit tu cair. Sebab cahaya panas. Kita tak nak dengar. Panas macam mana pun sampai 50 darjah Celsius sebagai macam mana pun, bukit tak cair. Macam itulah juga orang yang istiqamah. Dia tak cair dalam apa keadaan sekalipun. Dia tak berubah dengan sikap yang ada kepada dia. Walaupun dalam apa suasana sekalipun, dia tetap istiqamah. Seperti mana bukit, dia tidak cair. Walaupun panas terik. Kita tak merasai benda itu. Pasal negara kita negara khatul istiwa. Tapi kalau kita pergi belah-belah Afrika, kan, kawasan yang kering, kau tengok mesti panas betul. Tapi kita tak dengar kata bukit cair. Sebab apa cair? Sebab panas terik, tak dengar. Yang kedua dia kata bukit ni pula tak jadi beku kerana sejuk dingin. Kita tak nak dengar kata Allah bukit tu jadi beku. Sebab musim sejuk sangat sampai negatif 10, negatif 12. Kita tak nak dengar kata bukit itu dia jadi beku. Kalau salji pun dia jatuh belah atas ya. Dalam tu masih lagi bukit macam biasa. Dia tak berubah. Walaupun dalam apa keadaan suasana macam mana sekalipun kita lihat, bukit dia tidak berubah walaupun dia itu dalam suasana yang dingin. Macam itulah juga orang istiqamah. Waktu dia senang pun dia tetap istiqamah. Waktu dia susah pun dia tetap istiqamah. Yang ketiga, dia kata sifat bukit ini tidak bergerak kerana angin. Kita tak pernah dengar dalam mana-mana berita kata bukit itu runtuh dengan sebab angin. Dia tak bergerak kata. Yang bergeraknya bangunan macam Taiwan baru ni, gempa bumi. Bukit tak. Angin kuat macam mana pun, bukit tetap tegak. Allah Ta'ala pun sebut, wal jibala autada. Bukit ni pasak bumi. Oleh itu, apabila pembangunan ni, apabila kita duk ganggu, bukit-bukit pun semua ni, dia kalau tak kontrol, dia akan merosakkan dari segi sistem ekologi dan juga sistem kehidupan kita ni tadi.
Di bukit ni dia tak akan bergerak. Dia tak runtuh dengan sebab angin. Kuat ribut macam mana pun. Bukit tetap tegak situ. Macam itulah juga orang istiqamah. Walaupun dia duduk seorang pun, dia tetap taat dengan Allah. Dia duduk depan orang pun, dia tetap taat dengan Tuhan. Macam kita puasa ni. Puasa ni, dia amalan yang orang tak tahu, puasa. Kita puasa tak puasa pun bini kita tak tahu. Sembayang, bini kita tahu. Nampak tak? Puak mentua mari dia sembayang. Tapi puak mentua tak ada, dia tak sembayang. Ataupun dia balik rumah puak mentua sembayang. Moga puak mentua dia tutup lebay. Tuk siap masjid sembayang. Bini dia tahu. Tapi puasa bini dia tak tahu tau. Tak tahu. Padahal dia balik rumah letih. Mata putih tinggi, udah banyak mata hitam. Letih abang, letih ni. Akhir Ramadan ni, semalam pun tahajud banyak. Padahal minta kedarah nasi ayam 3 pahar. Bini dia tak tahu. Bini dia tak tahu. Tapi semayang, orang tahu, hantar semayang. Kawan kita pejabat, dia tak tahu kita tak puasa. Tapi semayang, dia tahu. Kita mensorat daripada sebelum zuhur sampai maghrib, dia tak tengok dia keluar semayang. Dia semayang waktu bila? Kalau semayang waktu asar tu, mungkinlah kita kata dia jamak takdim, jamak takhir, okey lah, tak apalah. Pukul dia nak buat ke tu? Ni dah sampai ke maghrib. Tengok tak ada keluar semayang. Tak ada ni. Takdim pun tak, takhir pun tak. Ni jamak takyah. Tak buat kan. Tapi puasa ni tuan-tuan, orang tak tahu. Orang tak tahu kata orang tu puasa atau tak puasa. Di sebab itulah orang yang istiqamah pun sama. Sama ada dia seorang ke, sama ada orang tahu ke tak tahu, dia tetap istiqamah dengan kerja dia tadi. Yang keempat, air ini pula tidak berubah kerana air bah. Dia tak berubah. Kita tak pernah dengar kata kuat macam mana pun air, lalu hebat macam mana pun tuan-tuan, kita tak dengar kata bukit tu hanyut sebab air bah ada. Tuan jadi macam tu keadaan dia. Macam mana suasana keadaan macam mana pun, bukit tak berubah walaupun air laju. Inilah dia yang disebut sebagai istiqamah tu di barat seperti mana yang ada kepada bukit, dia kata. Sifat yang ada pada bukit itulah kita nak fahamkan tentang istiqamah. Dan istiqamah tu, kata ulama, dia kata ada 4 tanda. Orang istiqamah ni ada 4 tanda. Yang pertama, tidak terpengaruh dengan budi seseorang untuk menegak kebenaran. Orang istiqamah ni, orang panggil apa? Dia taklah kerana dia termakan budi, maka menyebabkan dia tak berani untuk nak tegak kebenaran. Orang yang istiqamah, okey, nak bagi aku ambil. Tapi untuk nak menyekat aku daripada bercakap bab kebenaran, la, mamnu'. Itu tanda orang yang istiqamah. Dia tak ada kata kerana, payah sikit lah. Saya ni dah termakan budi dengan dia. Dia banyak tolong saya. Tu orang tak istiqamah. Dengan dia tu boleh. Pasal dia tak nak tolong saya. Dengan dia payah sikit lah. Tu orang tak istiqamah. Orang istiqamah dia tak.
dalam menegak kebenaran, dia tidak termakan budi dengan orang yang bagi kepada dia. Karena kebenaran itu, hak itu merupakan hak. Maka dia akan bercakap tentang perkara yang benar. Kerana dia tak terpengaruh kerana budi seorang untuk menegakkan kebenaran. Dia tak kisah. Sebab itu adalah merupakan perkara yang dia lakukan, dia laksanakan tadi semata-mata kerana ini adalah merupakan untuk nak menegakkan kebenaran agama Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak kisah dengan apa yang dia orang pernah berbudi dengan dia. Oh, dia budi baguslah. Tapi sampai untuk nak tak boleh nak tegak kebenaran, itu tak boleh. Itu orang tak istiqamah. Yang kedua, tanda orang istiqamah lagi dia kata tidak terpengaruh oleh kejahatan sehingga menyeleweng daripada yang benar. Orang istiqamah ni dia tak terpengaruh dengan penyelewengan. Dia tak terpengaruhlah dengan kejahatan. Kejahatan yang mengelilingi dia, dia tidak akan terpengaruh. Walaupun macam mana diasakkan macam mana sekalipun, dia tak terpengaruh. Sehingga dia melewing daripada menegakkan kebenaran agama Allah Subhanahu wa taala. Kerana itu adalah merupakan, dia tahu ini tanggungjawab, kewajipan yang mesti dia tunaikan. Kerana itu adalah merupakan kebenaran yang mesti dia lakukan ataupun dia bertindak itu sendiri. Dia tidak akan terpengaruh oleh kejahatan. Kadang-kadang kita kan, benda jahat ni benda seronok tuan-tuan. Seronok benda jahat. Sebab tu jahat ni tak perlu suruh orang buat. Baik ni kena suruh. Nabi pun sebut, Nabi kata apa? Huffatil jannah bil makarih. Huffatil nar bil syahwat. Dikepung, dilingkari jalan untuk nak buat baik ni, benda yang kamu tak suka. Nak sembahyang subuh, siapa suka? Tengah tidur sedap kan, tiba-tiba azan. Siapa suka? Tak suka. Tapi itulah dia benda yang kita nak buat baik, mencabaran kita ada. Hak nak ke neraka mudah, seronok. Tolong. Tempat-tempat jahat, maksiat. Kelab malam. Orang kita tengok kan, lampu-lampu dah lilak-lilak, lampu markah kita tengok tak syok, tak lawa. Saya teringat waktu zaman pemuda dulu, first time lah kita buat waktu tu, kita buat apa, dakwah jalanan. Dekat Jalan Bukit Bintang. Kita tak pernah, itu first time kita turun untuk nak bagi risalah sempena awal tahun lah. Beritahu, saya briefing lah, bagi tahu kata ni kita nak pergi tempat ni, tempat kelab malam, tempat kelab malam itu. Dia kata jangan masuk dalam kelab malam tu. Takut masuk pergi 10 keluar 3 ya, 7 lekat. Kan? Kita salah kata kita hidup luar dah bayar apa bagi risalah tu dah kan. Memang tempat yang menarik kan. Sonok begitu, tak boleh kita duduk luar cukup. Dan kita pula itu sebenarnya kita duduk jangka macam apabila kita beri dia salah ni orang akan react lawan. Punya tidak. Punya silap anggapan kita. Walaupun mereka ni kita tengok macam tu dia terima baik risalah yang kita bagi kan. Dia baik, kadang-kadang duduklah kereta pun dia buka kereta nak minta risalah pada kita. Maknanya persepsi kita tu silap lah. Kita gambarkan dia punya kanan sebagainya. Pun tidak. Dia pun tak sampai kepada pangkat macam tu. Baik. Tapi nak sebut cerita tadilah yang apa? Benda-benda tempat-tempat yang jahat ni memang seronok. Menarik. Tapi orang istiqamah tak.
dia tak akan berpengaruh. Macam kita tengok kalau anak-anak kita yang pergi ke luar negara kan, yang duduk di sana, belajar di sana, kita tahu di sana tak ada benda berzina, minum arak, tu benda yang tak ada, lumrah biasa. Dia berzina tak apa, jangan rogol. Suka sama suka tak apa, tak ada masalah pada dia, boleh buat belaka. Boleh buat belaka. Tapi orang yang istiqamah tak, dia tak terpengaruh dengan kejahatan walaupun dia duduk situ. Ataupun kita kadang-kadang biasalah, kadang-kadang orang kerja syarikat multinasional, kerja syarikat cakap besar ni, syarikat cakap yang luar-luar negara kadang-kadang ni kan, dan majlis-majlis mereka tu banyaklah program-program tu. Tapi bagi orang yang istiqamah tak, dia tak terpengaruh. Dia tak terlibat. Tak, arak saya tak mau. Bukan saya. Saya dapat kerja ya kita. Perempuan saya tak ada. Walaupun dia boleh melakukan apa saja. Tapi dia tak buat pasal apa? Orang yang istiqamah. Kalau orang yang istiqamah, dia terpengaruh. Dia terpengaruh. Kadang manusia ni dia, duit dia tak ambil. Betina dia ambil. Sebab tu orang perempuan ni orang panggil ujian. Arwah ayah saya sebut, dia kata perempuan ni iman, rukuk iman lain. Ujian perempuan ni. Perempuan jangan. Kadang-kadang orang tawar duit kita tak ambil, tapi bila tentu perempuan. Godaan-godaan perempuan, sebab tu kadang tengok. Saya ada kawan saya dulu, saya ada kerja satu syarikat besar lah, untuk nak lulukan projek dan sebagainya. Kan? Akhir sekali final, dia pergi hantar betina. Perempuan. Perempuan pakai yang seksi sebagainya. Dia buat begitu. Untuk nak pengaruh dapat projek sebagainya. Tidak apalah dia ada iman. Kalau tak apa. Nak sebutnya tu. Kadang-kadang manusia tahu. Duit orang tak mau terima. Dia belum tentu perempuan. Sebab tu kita pun kadang-kadang belum tentu perempuan. Bagi laki-laki ni ujian perempuan ni besar. Sebab tu Nabi sebut. Ma taraktu ba'di fitnatan adarra' ala rijal an-nisa. Aku tak tinggal fitnah yang paling besar kepada orang laki-laki ni perempuan. Perempuan. Sebab tu orang laki-laki ni apabila duduk dua orang, wasalisuhuma syaitan. Tiganya syaitan. Tiganya syaitan. Dia akan tak kira lah. Kadang kita orang lain tengok huduh, tapi kita tengok lawa syaitan. Duk hiaskan. Itu benda kerja buat syaitan ni kita kata tadi. Jadi sebab tu kita kata tanda orang yang istiqamah ni ialah dia tidak terpengaruh dengan kejahatan. Sehingga dia itu meleweng daripada kebenaran. Kalau istiqamah. Yang ketiga dia kata, hawa nafsunya tidak dapat halang untuk mengerjakan perintah Allah. Orang istiqamah, nafsu yang ada kepada dia itu tidak menghalang dia daripada mengerjakan perintah Allah. Kerana kita ni kena ingat, wan nafsu yatanaza'uhu. Nafsu kita ni sentiasa bertarung dalam diri kita. Kadang-kadang ada nafsu kita, dia nafsu baik menang. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha, kata Allah. Allah Ta'ala kata dalam diri kita ni ada sifat fujur, nafsu jahat. Dan ada yang baik. Untunglah orang yang dia membersihkan jiwa dia dengan benda yang tak elok. Rugi orang yang mengotori jiwa dia dengan jiwa yang kotor. Nafsu sentiasa ada kat kita. Semua ada. Kita bukan malaikat. Kita manusia. Sebab tu nafsu kita ni orang panggil apa? Iman kita pun sama dia. Macam turun naik macam equalizer tu. Macam dekat kita punya apa dalam kita punya kereta gitu tu kan. Dia naik. Turun naik. Ada ketika naik. Macam saya lah. Dulu ceramah kat orang ni iman naik sikit. Keluar sikit, turun sikit. Itu biasa. Kita duduk dalam masjid, takut sikit kat Tuhan. Keluar sikit, aku. Itu lumrah biasa pasal kita iman. Iman kita, iman. Orang biasa. Iman biasa. Kan? Nafsu. Tapi orang yang istiqamah ni tak. Dia tak, nafsu dia dapat tewaskan. Kan kadang-kadang kita ada nafsu kita hari menang. Kita nak azam ni. Malam ni nak bangun tahajud ni. Kunci jam awal sikit. Tak sempat jam bunyi pun, kita bangun dah. Itu nafsu waktu, itu nafsu baik menang. Ketika nafsu jahat menang, lah bateri habis, tak bangun lagi.
Jadi itu orang kata, itu lumrah biasa. Itu pernah berlaku dengan kita kan. Kadang-kadang kita dah bangun dah. Nak bangun nak tahajud. Bagus dah bangun dah, jam bangun. Duduk sat kot. Baik gigi duduk. Letak baik gigi tu. Tak, sangkut kat ni tu. Duduk sat, duduk tak kursi. Sedap-sedap suruh. Belum muka dengan bergigi. Baik gigi. Jadi itu, kadang-kadang nafsu jahat menang. Itu lumrah biasa. Tapi buat orang yang istiqamah tak, dia dapat tundukkan. Nafsu dia tadi dapat tewaskan. Kerana kita katakan tadi ialah kerana nafsu itu tadi. Orang istiqamah dia boleh lawan nafsu. Nafsu dia kalah. Macam kita hari ni, nafsu baik menang. Nak mari ke sekolah subuh, tak apa tidur orang ayat ni. Ayat ni tidur ni kan bisa main subuh tak lena. Tapi nafsu kita menang boleh. Ada ketika kita nafsu kita malas. Saya pun kadang-kadang juga hari. Allah malasnya, hari ni ada kuliah pula, ada usrah, ada hari. Ada hari itu biasa bagi manusia biasa. Sebab tu kita ni ada turun naik kan nafsu kita. Tapi orang yang istiqamah, dia nafsu tak akan dapat tewaskan dia. Dia akan challenge nafsu dia. Yang keempat, kekayaan dunia tidak dapat melupakan untuk taat kepada Allah. Kekayaan dia, pangkat dia tidak dapat melupakan untuk taat kepada Allah. Kerana ada orang yang waktu dia boleh istiqamah, waktu miskin. Waktu duit tak banyak. Waktu kaya, dia dah tak istiqamah. Tapi orang istiqamah tak, kekayaan macam mana pun, dia tetap istiqamah dan dia tidak lupa untuk taat kepada Allah Ta'ala. Manusia kadang-kadang dia boleh lupa ketika dia kaya. Dan manusia ni uji yang kaya. Kita pun sama juga. Kadang-kadang ni kita duduk bersatu elok, duduk berkawan baik elok waktu susah. Bila dia uji dengan senang, pada waktu tu mula dah nak bergaduh. Macam kita duduk niaga lah. Ada kawan-kawan orang beritahu, kata kita ni kalau nak berkawan lama, jangan duduk niaga sama-sama kawan. Kadang-kadang ada logik juga. Apabila tengok bila untung banyak sikit, mula-mula elok, mula nak pecah kongsi. Mula ukhuwah kita dah tak elok. Masa susah tu tak. Susah lu kita sama-sama, kita bina meniaga sebagainya. Ini ujian benda. Sama juga kadang-kadang manusia, bila pangkat sikit. Masa jadi guru biasa tu okey je. Bila jadi guru kecil okey, bila jadi guru besar dah takut nak main markah. Takut nak jumpa orang-orang mana. Dah mula. Itu diuji dengan benda. Kebendaan tu kita katakan tadi. Yang biar orang yang istiqamah ada, dia tak kisah dengan apa yang ada kepada dia kerana kebendaan, kekayaan tadi tidak menyekat dia untuk dia terus istiqamah. Ini ujian sebenarnya tuan-tuan. Ujian banyak. Ni benda yang apa yang disebut masya-Allah. Apa semua tu realiti berlaku pada diri kita, berlaku pada adik-beradik kita, berlaku pada kawan kita, berlaku pada kenalan kita. Gelagat-gelagat manusia apabila orang itu sama ada di istiqamah ataupun tidak. Jadi tuan-tuan yang saya hormati sekalian, saya rasa itulah yang saya dapat sampaikan sedikit pada pagi ini untuk sama-sama kita berada di 27 Ramadan ini. Dan sekali lagi saya ucap terima kasihlah kepada cawangan yang berada di markas bersama Bukit Gantang ni yang telah berjaya mengumpulkan 4,200 kat 4,300 sebuah cawangan. Kita ada lebih kurang ada 7,000 cawangan. Saya kebetulan sebagai pengurusi Tuan Pasar Dana ni. Memang kita target lah. Saya kata tahun ni kita cetak 1 juta kupon. Target dia kalau kupon dia laku 1 juta dapat 10 juta. Ambil ruh Ramadan. Ruh Ramadan. Ramadan ni orang selalu bagi banyak sikit kan. Selalu dia tak sayang. Tuhan pun ni orang kata bulan rahmah ni. Senang orang nak bagi derma orang bagi. Memang bulan-bulan macam ni. Target kita. Dan target kita sebenarnya kita
Kalau nak siap kompleks semua lebih kurang dekat 50 juta. Tapi kita selesai tanah lebih 5 juta. 12 hari bulan 4 ni kita kena bayar 400 ribu lagi. 100 ribu dah bayar dah. 400 ribu lagi. 400 ribu. Mungkin dalam masa 6 bulan pula kita akan selesai lagi untuk 5 juta. Untuk dapat tanah tu dalam masa 6 bulan. Kalau kita dapat bereskan ni. Tapi saya yakin dan percaya insya-Allah. Kalau macam satu cawangan ni berdapat, saya pun syarah ke orang lah, satu cawangan ni, Pak Amin ni. Cawangan berapa ribu satu cawangan. Apa malu company ni tak dapat ni kan. Di Sungai Petai pun saya cek malam pun dah ada, tapi tak ambil 4,000 lagi lah, 2,000. Kata 2,000 lebih lah kita. Okey lah, boleh dapat. Jadi insya-Allah, saya yakin dan percaya. Kalau kita Bukit Gantang ni ada 55 ke 50 cawangan. Kalau seorang 5,000 kali 50 apa? Kalau 4,000 kali 50, 200,000 kan? 200,000 tu bawah satu kawasan. Satu kawasan mana ni? InsyaAllah saya yakin berjaya. Boleh berjaya kita ni kompleks kita. Kompleks kita dekat dengan Lembah Kelang. Sana kita selesai bayar dulu lah. Bayar dulu, nanti kita akan maklum macam detail sebagainya. Jadi saya ucap terima kasih. Semoga apa yang tuan-tuan sumbangkan tadi, bahkan apa kita buat tu, walaupun amount kecil, kita nak harapkan kalangan ahli PAS juta tu, dia ada menyumbang untuk mendirikan satu kompleks. Dan kita kena bangga. Pasal apa? Kalau dirinya kompleks ini satu-satu lagi menambahkan lagi satu equity. Orang kata apa? Hak milik orang Bumi Putera Melayu. Kan? Bangun selalunya hak kerajaan dulu kan. Hak kerajaan kompleks Kuala Pusaka ni hak kita sendiri. Hak kita sendiri kan. Daripada hak kita. UMNO dia ada bangunan kompleks apa situ. Tak banyak. Kita akan menambah lagi satu aset equity untuk orang Melayu dekat dengan bandar sana. Itu yang kita harapkan supaya dapat kita bangga ni, kebanggaan yang ada kepada kita semua insya-Allah. Jadi itulah saja. Sekali lagi saya ucap terima kasih dan tahniah kepada semua ahli cawangan dan pimpinan cawangan yang telah berjaya mengumpulkan dana sebanyak demikian rupa. Aqul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu anfa'al Qur'an azim was-sunnah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada. Walhamdulillahirabbil